Nampak. Okey. Nampak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula eh. Okay. Soalan first tu, dia buat eksperimen yang pasal tenaga. Yang kita kira nilai tenaga roti, ikan bilis dengan kacang. Tak payah baca eh. So yang penting kat sini suhu awal dia 29 darjah Celsius. Okay, lepas tu soalan satu, nyatakan belum lagi lah. Rekod kenaikan suhu. Okay, rekod kenaikan suhu ni kan dia kata pertambahan suhu air. So maksudnya berapa suhu yang bertambah. So suhu awal dia tadi kan 29. So kita tengok kat sini. Contohnya ni 31 kan. 31 tolak 29. Dapatlah pertambahan suhu air dia 2. Okay, lepas tu yang bawah dia pun sama juga. 5, 15. Okay, faham tak semua? Hello, faham tak? Okay. Okay, soalan seterusnya. Okay, bagus. Semangat. Okay, soalan seterusnya B1. Dua pemerhatian yang berbeza daripada jadual 1. Okay, jadi pemerhatian pertama kita boleh cakap jenis sampel makanan P, roti tadi, menunjukkan suhu akhir air sebanyak 31 darjah Celsius. Masukkan dia punya pemboleh ubah dua-dua kena masukkan. Barulah dapat markah. Faham tak? Okay, lepas tu pemerhatian kedua dia sama juga, ambil lah yang paling rendah pula. Yang paling tinggi. Yang tadi kan kita ambil yang paling rendah. Ada. Apa ni? Okay, pemerhatian dia jenis sampel makanan R menunjukkan suhu akhir air sebanyak 44 darjah Celsius. Okay, habis. Okay. Soalan kedua pula. Dia suruh nyatakan inference. Jadi inference yang pertama, kita boleh buat yang P tu kan roti. P ialah sejenis kelas makanan karbohidrat yang mengandungi nilai tenaga yang paling rendah. Inference kedua kita boleh buat R kacang kan. R ialah jenis kelas makanan lipid yang mengandungi nilai tenaga yang paling tinggi. Okay. Lepas tu soalan C tu, senaraikan semua radas dan bahan yang digunakan. Korang tahu kan radas, jarum, kaki litot, tabung lidih dengan termometer. Kalau bahan air suling dengan roti terbakar tu. Sebab tengok dekat rajah tadi tu. Rajah ni. Kita kena senaraikan semua yang ada dekat dalam rajah ni. Okay. Lepas tu soalan D, lengkapkan pemboleh ubah berdasarkan eksperimen. Pemboleh ubah dimanipulasi dia jenis sampel makanan. Lepas tu cara kita nak kendalikan pemboleh ubah tu, kita kena gunakan jenis sampel makanan yang berbeza. Contohnya roti, ikan bilis dengan kacang gajus. Pemboleh ubah bergerak balas pula pertambahan suhu air. Macam mana cara dia, kita ukur dan Kalau tak nak bagi contoh? Kalau tak nak bagi contoh, cakap berbeza je. Boleh juga. Kalau tak nak bagi contoh? Boleh. Okay. Lepas tu, cara tadi, bergerak balas tadi, ukur dan rekod. Apa? Okay. Okay. Nani? Okay. Kenapa? Ada yang nak tanya ke? Aku nak tanya ni. Okay, boleh. Kenapa bergerak balas kena ambil pertambahan suhu air? Kenapa tak ambil suhu akhir air?
Sebab 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 itu yang kita tengah itu yang kita rekod. Oh yeah. Ah, yang bergerak balas. Okay. Okay. Lepas tu malar dia suhu awal air. Sebab suhu awal air dia kan kita tetapkan 29 darjah Celsius untuk semua sampel makanan tu. Okay, tu je. Okay. Yang E pula, hipotesis eksperimen. P mengandungi pertambahan suhu air yang paling rendah berbanding Q dengan R. Itulah hipotesis dia. Lepas tu F, bina satu jadual dan rekodkan data yang terkumpul. Okay, so kita buatlah jadual. Lepas tu senaraikan semua yang diminta tu. Lepas tu kita kira yang nilai tenaga tu ikut formula yang dia bagi dekat atas tadi. So dapatlah macam tu. Dapatlah macam tu. Okay. Okay dah Okay. G pula. Yang G tu dia suruh buat graf carta bar. Graf carta bar tahu kan? Graf carta bar tu lepas tu buatlah nilai tenaga lawan dengan jenis sampel makanan. Okay, itulah contoh dia. Ni anggaplah macam ada nilai kat sini, nilai tenaga ni. Ni lakaran sahaja. Okay. Okay, G2 pula. Berdasarkan graf dalam yang tadi tu, nyatakan hubungan antara nilai tenaga dengan jenis sampel makanan. Terangkan. Okay. Jadi kita boleh cakap yang P tu kan tadi roti tadi kan. Mengandungi nilai tenaga paling rendah kerana jenis kelas makanan P ialah karbohidrat. Jadi nilai tenaga yang diserap oleh air untuk pertambahan suhu ialah paling rendah. Faham tak? Faham lah tu, diam tu. Okay. Okay. Faham tak? Faham kan? Faham. Okay. Lepas tu, sekiranya sampel makanan digantikan oleh S, ramalkan hasil eksperimen. Terangkan ramalan anda. Yang S ni kelapa tak tahulah Tak. apa. S ni dia ada banyak lipid. Jadi yang lipid tadi kan mengandungi nilai tenaga yang lebih tinggi. So maksudnya haba yang diserap paling tinggi. Itulah jawapan dia. Okay, lepas tu seterusnya. Definisi secara operasi nilai tenaga. Jadi berdasarkan eksperimen ni, kita boleh cakap nilai tenaga ni ialah kuantiti haba yang dihasilkan oleh sampel makanan yang diserap oleh air untuk menunjukkan pertambahan suhu air. Tenaga ni dapat dikesan melalui jenis sampel makanan. Maksudnya yang tenaga mana lagi rendah, mana lagi tinggi. Melalui jenis sampel makanan tu dah kita tahu. Okay. Okay, masuk soalan seterusnya. Bab 7, respirasi. Ni eksperimen budak-budak berlari. Lepas tu, lepas diorang dah lari tu, diorang kena hembus nafas dekat tamu uji. Macam tu lah, macam dalam rajah tu. Okay. Okay, macam, mana soalan dia? Oh, okay. Okay, soalan first dia suruh senaraikan bahan dengan radas. So, ini pun korang tahu juga kan? Oh, terbalik. Terbalik. Yang ni terbalikkan jawapan dia. Aku rabun. Okay, lepas tu yang B tu dia suruh macam biasalah, dia suruh ukur. Okay.
So yang ni macam mana kita nak ukur dia. Yang ni dia ada ralat sifar tau. Sebab dia tak betul-betul dekat kosong. So kita ukur lah. Ni contohnya ni 0.3. 0.3. Lepas tu 10 tu tolak dengan 0.3. Dapatlah dia punya yang betul 9.7. Bawah tu 9.3. Lepas tu bawah lagi 8.9. Faham ke? Ke laju? Faham. Okay. Okay, lepas tu yang C tu nyatakan dua pemerhatian yang berbeza yang dibuat daripada jadual 2. Okay, lepas tu kita akan masukkan pemboleh ubah dia macam biasa. Selepas berlari dengan jarak 100 meter, panjang turus udara ialah 9.7 cm. Yang kedua, kita ambil lah yang jarak paling jauh pula. Selepas berlari dengan jarak 800 meter, panjang turus udara ialah 8.9 cm. Okay. Lepas tu inference dia yang kita boleh buat, turus udara yang lebih panjang dihasilkan oleh sedikit karbon dioksida yang diserap oleh kalium hidroksida. Maksudnya lagi sikit karbon dioksida yang diserap, lagi panjang turus udara yang dihasilkan. Macam itulah. Okay. Lepas tu yang kedua punya inference tu terbalikkan je. Turus udara yang lebih pendek dihasilkan oleh banyak karbon dioksida yang diserap oleh kalium hidroksida. Okay. Satu yang D tu pemboleh ubah dimanipulasi dia jarak lah. Jarak yang dia ambil untuk berlari. Cara mengendali dia cakaplah jarak yang berbeza. 100 meter, 400 meter, 800 meter. Okay, lepas tu pemboleh ubah bergerak balas panjang turus udara. So kita ukur dan rekod panjang turus udara tu dengan menggunakan pembaris. Radas kena ada. Okay, lepas tu yang pemboleh ubah dimaklumkan tu panjang turus udara awal. Sebab panjang turus udara awal dia semua 10 cm. Okay. Lepas tu hipotesis dia yang kita boleh buat, semakin jauh jarak yang diambil oleh budak lelaki itu, semakin pendek panjang turus udara. Okay. Lepas tu, bina satu jadual ni, masukkanlah semua yang dia nak. Jarak yang diambil, perubahan panjang dengan peratus karbon dioksida. Lepas tu kita isi je lah jadual tu. Lepas tu yang peratus karbon dioksida tu kita ikut formula yang dibagi tu. Lepas tu dapatlah macam tu. Faham tak? Faham kan? Okay, lepas tu dia kata gunakan kertas graf yang disediakan. Lukis graf. Okay, lukis graf. Inilah dia punya graf. Ni lakaran je. Macam tu lah. Graf dia macam menaik. Menaik. Okay, lepas tu soalan lepas tu soalan dia soalan berdasarkan graf lah kan. Terangkan hubungan antara jarak dengan peratus karbon dioksida. Jadi kita boleh cakap semakin-semakin sebab kan dia kata hubungan kan. Okay, semakin meningkat jarak yang diambil oleh pelajar, semakin meningkat peratus karbon dioksida dalam udara hembusan. H2 pula, eksperimen kita ulang dengan jarak 1500 meter. Ramaikan peratus karbon dioksida yang dihasilkan oleh ahli sukan tersebut. Okay, peratus karbon dioksida yang dibebaskan oleh ahli sukan tersebut ialah lebih daripada 12. Kerana respirasi sel meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dihasilkan. Sebab kan kalau orang tu lari jauh, so maksudnya lagi banyak tenaga. Maksudnya respirasi sel tu akan meningkat. So nanti respirasi sel tu dia akan jadi respirasi anaerob. Bila anaerob kan kita banyak guna karbon dioksida. Sebab itulah lebih banyak karbon dioksida dihasilkan. Okay, lepas tu yang I tu, berdasarkan keputusan eksperimen ni, apakah yang dapat dirumuskan tentang udara hembusan? Macam tadilah, definisi secara operasi.
So udara hembusan ni dia mengandungi karbon dioksida yang boleh diserap oleh kalium hidroksida dan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan dipengaruhi oleh jarak yang diambil oleh pelajar. Kalau macam jarak tu berubah, jumlah karbon dioksida pun akan berubah. Macam itulah, dipengaruhi. Okey, itu je. Dah habis. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Seterusnya, Wajihah. Tahu-tahu dah habis. Wajihah ada tak? Tadi ada. Okay, mananya? Tadi ada. Cepat. Mananya? Internet dia slow kot. Internet slow. Dia disconnecting tadi. Dia terkeluar. Dia terkeluar. Slow lah. Boleh masuk tak? Dia tengah cuba. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya soalan dekat Hana ni? Midnight. Kenapa? Saya. Apa dia? Soalan G yang pasal graf tu kan. Kan dia kata hubungan tu kan. Berdasarkan graf kan cikgu cakap kena letak hipotesis kita balik. Tak payah letak kerana macam kerana apa tak payah Cikgu dah jawab. Kalau letak hipotesis, kemudian letak titik, lepas tu sambung dengan ayat lain boleh, ataupun letak hipotesis, lepas tu cakap kerana apa-apa pun boleh. kalau tak cakap kerana salah tu. Okey je. Okey je. Okey. So Midat kenapa tak ambil exam? Tertidur cikgu. Tertidur. Okay, disebabkan Midat tak ambil exam minggu depan, hari Jumaat, kita buat exam lagi ya. Jad. Baik, Midat. Depan nak tidur. Terima kasih kepada Midat. Besok minggu depan kita tengok siapa pula yang tertidur. Sama-sama. Aku. Mantap. Nak tidur lah. Boleh tak ni? Kalau tak boleh, mentor tolong present. Mentor Midat mentor. Macam mana boleh kelas sama lah? Saya kena sama pula. 5 kau ni. Kopang. Boleh tak Wajihah? Kalau tak boleh, mentor Wajihah tolong present. Zul, next week boleh present. Kalau tak boleh, mentor tolong presentkan. Lu rasa Midat tak kena? Apa dia? Apa dia ke? Zul, boleh present tak minggu depan? Kalau tak boleh, suruh mentor yang presentkan. Boleh. Saya boleh present. Okey, pasti dah balik? Minggu depan dah balik lah. Okey. Esok balik lah. Boleh tak ni? Kalau tak boleh, Aisyah present. Boleh. Zul, present Zul. Apa dia? Present. Boleh lah saya sambung. Okey. Tekan present. Tak ada line. Aziz, Amin kau mandi. Sebab Wajihah dia dah cakap dah dia punya internet tak okey. MMG tu Saya dah prepare. Terbaik lah. Baik dah Aisyah. Sebab dia dah cakap dah hari tu. Kau terbaik lah.
Okay, bagus mentor. Nanti Afiq present kalau Zul tak boleh ada masalah. Nanti saya pula ada masalah kalau dia ada masalah. Kalau kamu ada masalah, kamu present, suruh Nasrul present. Lepas tu Nasrul pula ada masalah. Okay, dah boleh start ke? Hello? Okay, mula-mula. Okay, Dah. ni pasal bab 9, ekosistem terancam. Dia punya eksperimen ni pasal pencemaran udara. Dia letakkan selotip dekat 4 tempat berbeza. Lepas tu dia nak kira dia punya pepejal yang melekat dekat selotip tu. Lepas tu soalan dia, lengkapkan jadual 1 dengan mencatatkan bilangan zarah pepejal yang diperhatikan. So, kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu yang ni 8. Yang ni 12. Yang ni 20. Yang tu senang je kan? Lepas tu, kalau tak dengar cakap tau. Kalau laju ke. Lepas tu, soalan 2 ditanya, berdasarkan jadual tu nyatakan 2 pemerhatian. Bila dia minta pemerhatian bagi yang paling tinggi, lepas tu bagi yang paling rendah. 2 tu lah. Lepas tu bagi tahulah. Bilangan partikel pepejal yang dilihat dalam slide mikroskop di bawah mikroskop cahaya dengan kuasa pembesaran 10/10 di bilik berhawa dingin ialah 5. Kalau nak letak di slide kaca A pun boleh, nak letak bilik berhawa dingin pun boleh. Bagi tahulah bilangan dia berapa, 5. Lepas tu pemerhatian kedua buat yang D pula. Bilangan dia di tempat letak kenderaan di sekolah 20. Sebab tu paling tinggi. Yang ni kita boleh dapat dekat jadual je terus. Lepas tu dia tanya nyatakan inference yang sepadan dengan pemerhatian. Kalau yang pemerhatian 1 ni kita buat pasal bilik berhawa dingin, inference 1 pun kena pasal bilik berhawa dingin. Bagi tahu bilangan dia di bilik berhawa dingin paling sikit kerana bagi tahu sebab dia tahap pencemaran udara dia paling rendah. Lepas yang kedua ni pun sama. Bilangan di tempat meletak kenderaan sekolah paling banyak kerana tahap pencemaran udara dia paling tinggi. Dapat ke? Dapat. Lepas tu soalan C ditanya berdasarkan eksperimen bagi pemboleh ubah ni kan. Pemboleh ubah dimanipulasi dia, tempat slide diletakkan. Tempat slide diletakkan pemboleh. Lepas tu cara mengendalikan dia, meletakkan slide di tempat yang beza. Ataupun kalau nak meletakkan slide di tempat bagi tahu 4 tu. Yang 4 tu. Kalau tak nak bagi tahu 4, bagi tahu berbeza je. Okay, lepas tu pemboleh ubah bergerak balas, bilangan yang panjang tu lah, bilangan partikel pepejal. Cara dia kira dan rekod bilangan partikel pepejal yang dilihat. Lepas tu kena cakap dengan menggunakan mikroskop. Kira dan rekod dengan menggunakan mikroskop. Okay. Pemboleh ubah dimalahkan dia, saiz pita selofon tu menggunakan pita selofon dengan saiz yang sama. Tak pun boleh juga sebab dia bagi tahu. Dia ada bagi tahu pita selofon tu dia letak 2 hari. Boleh juga kita cakap masa. Menetapkan 2 hari letak pita selofon tu. Yang tu boleh juga. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Hipotesis dia bilangan partikel pepejal di ruang udara tempat letak kereta sekolah lebih tinggi berbanding ruang udara bilik berhawa dingin. Di bilik berhawa dingin, bilik darjah, kantin sekolah. Tak pun boleh bagi tahu yang bilik berhawa dingin tu partikel dia paling rendah berbanding yang lain. Sama ada 2 tu lah. Okay, faham ke? Tak. Okay. Next dia kata bina jadualan. Dia minta 2 ni je.
tempat slide kaca diletakkan bilangan. So 2 kotak je lah. Tempat slide kaca diletakkan, tulis semua bilangan partikel pekerjaan yang dilihat. Tulis balik. Tu je. Senang-senang dapat 3 markah. Lepas tu Mantap. ni dia kata gunakan graf menggunakan data di satu ni dia suruh lukis satu carta bar yang menunjukkan hubungan antara tempat di mana slide kaca diletakkan. Tak sempat lah nak lukis carta bar. Carta bar tu buat je lah kotak. Kotak kan, kat bawah tu paksi X dia tulis tulis tempat, paksi Y dia tulis bilangan. Contoh bilik bahawa dingin, contoh paksi Y X dia tulis bilik bahawa dingin, lepas tu paksi Y dia 5. Macam tu je lah. Lepas tu kena plot, kena apa nama dia? Kena tulis lah kat hujung paksi Y tu apa, hujung paksi X tu apa. Faham ke? Faham. So sepatutnya carta bar ni dia makin meninggi lah. Okay. Soalan F. Berdasarkan carta bar, terangkan hubungan antara tempat di mana slide kaca diletakkan dan bilangan partikel pekerjaan yang dilihat di bawah mikroskop. Dia minta hubungan. So antara kan ada 4 tempat kan. Pilih je mana-mana satu. Mana-mana yang kita nak kan. Tapi lagi senang sama ada kita pilih yang paling rendah ataupun paling tinggi. Contoh kalau kita nak ambil yang paling rendah, bilik bahawa dingin, tulislah diminta hubungan antara tempat tu dengan bilangan partikel. Bilik bahawa dingin, bagi tahu bilik bahawa dingin bilangan partikel dia paling rendah sebab tak ada bahan pencemar dalam udara dia. Lepas tu kurang tercemar udara dia. Tak pun lagi senang pilih yang paling tinggi. Paling tinggi tempat letak kereta kan. Tempat letak kereta tempat letak kereta paling tinggi bilangan. Sekejap sabar. Okay. Tempat letak kereta mempunyai bilangan pepejal yang paling tinggi sebab kerana ada banyak pepejal bahan pencemar. Kerana asap kereta, beritahu asap kereta, tak pun dalam asap kereta ada apa. Yang tu faham ke? Yang ni mana-mana pun ambil antara 4 tu boleh. Tapi kena bagi tahu kenapa dia punya udara tu tak banyak tak tercemar ke, kenapa dia tercemar ke. Faham ke? Faham. Okey, lepas tu nyatakan definisi secara operasi bagi pencemaran udara. Bila minta pencemaran udara, bagi tahu dulu pencemaran udara tu apa. Pencemaran udara ialah sampel udara yang mengandungi partikel pepejal dan tahap pencemaran. Lepas tu bagi tahu lah, tahap pencemaran udara dipengaruhi oleh apa dan ditunjukkan oleh apa. So dalam eksperimen ni, tahap pencemaran udara dia dipengaruhi oleh tempat slide kaca diletakkan dan ditunjukkan oleh bilangan partikel pepejal. Yang ni dapat Dia kena bagi tahu definisi secara operasi, kena bagi tahu dia punya teori, lepas tu bagi tahu dipengaruhi oleh apa, ditunjukkan oleh apa. Okay. H. Eksperimen ini diulang dengan meletakkan slide kaca tersebut di satu kawasan pembinaan. Ramalkan bilangan zarah pepejal yang dapat diperhatikan. Okay. Bila dikata kawasan pembinaan, mestilah lagi tercemar kan daripada tempat parking sebab kawasan pembinaan ni macam banyak parking semua tu kan. So bila kita
ramai kan, bagi tahulah apa-apa yang lebih daripada, kalau tempat parking kan 20, apa-apa yang lebih daripada 20 diterima. Untuk bilangan zarah pekerja yang dapat diperhatikan di bawah mikroskop cahaya ialah 30. Hal ini kerana kawasan pembinaan mempunyai lebih banyak partikel pepejal berbanding tempat letak kenderaan sekolah. Kawasan pembinaan mempunyai tahap pencemaran udara paling tinggi berbanding kawasan lain. Dapat ke? Dapat. Dapat Okey. Sekumpulan pelajar lain telah menjalankan satu eksperimen untuk menentukan tahap pencemaran air bagi sampel air yang diberikan. Berikut adalah senarai bahan dan radas. Lepas tu disuruh masukkanlah. Dimanipulasi botol reagent. Botol reagent ni kita guna untuk ambil sampel air. Lepas tu bahan dia sampel air daripada sungai. Bergerak balas, kalau macam air kan dia nak tunggu warna biru tu, hilang kan. So bergerak balas kita guna jam randik, bahan tak ada sebab ada 5 je kan, bahan tak ada. Kalau dimalakan, picagari, bahan dia larutan metilena ni. Sebab picagari ni kita guna untuk titiskan larutan metilena tu dalam botol reagent. Okay, dapat yang ni? Dapat. Okay, soalan 2. Soalan 2 diminta tunjukkan sebatang sungai. Lepas tu diminta berdasarkan maklumat yang diberi, reka satu bentuk eksperimen makmal untuk mengkaji kesan sumber air yang berlainan ke atas tahap pencemaran air. So yang ni buatlah eksperimen. First, penyataan masalah. Penyataan masalah, bagi tahulah apakah tak pun cakap Apa? sekejap mana? Yang dia kata eksperimen untuk mengkaji kesan sumber air yang berlainan ke atas tahap pencemaran air. Bagi tahu adakah tahap pencemaran air berbeza bagi sumber air yang berlainan. Tak pun adakah sumber air berlainan mempunyai tahap pencemaran air yang berlainan, macam tu. Apakah kesan sumber air yang berlainan ke atas tahap pencemaran air, yang tu pun boleh. Guna bagi untuk apa kan. So itu je pernyataan masalah dia. Lepas tu pemboleh ubah dia, bagi tahulah pemboleh ubah boleh ubah manipulasi sumber air yang berlainan, sumber air. Boleh ubah bergerak balas tahap pencemaran air. Boleh ubah dimalakan, boleh isi padu air, boleh sekejap dimalakan isi padu air boleh, tak pun isi padu larutan metilena boleh, ataupun antara dua tu lah. Lepas tu hipotesis. Hipotesis ni bagi tahulah yang mana kita rasa paling tercemar ataupun paling tak tercemar. Yang ni boleh bagi tahu. Hipotesis dulu tu. Bagi tahu kalau antara stesen C, stesen kilang kimia ni, stesen B, tak pun stesen A. Ada tiga ke? ABC je. Okay, ABC ni mana paling tercemar? Cikgu B. Cikgu B ke? Yang ni saya Siapa rasa C? C. Tak. B. Dia start mana? A, lepas tu B, lepas tu C. Last kali C lah. C. Yang paling tercemar adalah C. Bagi Asal tahu tak? sebab Sebab dia kat hujung sekali kan? Kat situ.
Dia paling dekat dengan kilang kan. Apa Ya. dia arah air dia tu? Tengok arah air. Dia menghala ke mana? Dia balik kat mana? Dia tak tunjuk arah pun. Start daripada A lah. A, B, kemudian C. Jadi arah air dia ke A, B, C lah. Kilang kan mana kilang? Kilang tengah-tengah antara B dengan C. So kalau C tulislah sumber air daripada stesen C paling tercemar berbanding stesen B dengan stesen A. Itu hipotesis. Apa kau ni tanya aku lah. Mana kau tahu Fik? Lepas tu senaraikan Siapa ada jawapan yang lain? ada Arah dia daripada mana ni? Saya pun tak. uh, Kawasan ini, okey. Oh sorry. Dia daripada C bawa kepada B, lepas tu bawa kepada A. So yang paling tercemar adalah B. B. Ya. Dan kalau B tu kaji lain tadi. Sumber air dari stesen B paling tercemar berbanding stesen C dan stesen A. Itu dia punya apa? Sepatutnya dia ada lukiskan arrow arah sungai. Tapi kita ambil C tu daripada bukit, biasa air daripada bukit dia akan mengalir. Okay. Lepas tu dia minta senarai bahan dan radas. Senarai bahan dan radas ni bagi tahulah. Ada apa? Ada botol region macam tadi kan, sama kan. So guna je lah yang tadi. Soalan sebelum ni kan ada tulis botol region, picagari, bika, jam randik, larutan metilena, tempel air, air suling, mana-manalah. Yang tadi kan dah ada, so boleh bantulah untuk buat senarai bahan radas ni. Lepas tu prosedur. Bagi tahulah first sampel air tu diambil daripada stesen-stesen ni. Lepas tu dia masuk dia label botol region tu. Ambil tu bagi tahu ambil berapa, ambil 250 ke, ambil 500 ke, ambil 100 ke. Lepas tu bagi tahu larutan metilena tu dimasukkan dalam botol region tu, masukkan berapa botol region lepas dah masukkan botol region tu tutup. Dah tutup, bagi tahu berapa lama biar salah. Jangan randik. Jangan randik. Mulakan jangan randik. Lepas tu masa yang diperlukan untuk botol region tu untuk habis dia punya habis dia punya apa? Nak balas ke? Jadi habis dia nak balas dia diukur lepas tu rekod dalam jadual. Macam tu lah. Dia dapat ke macam nak kena ulang? Buat. Dapat je Ni ada je dalam buku ke, kalau search kat internet adalah keluar. Lepas tu data, persembahan data, buat je kotak. Tapi yang buat kotak, lepas tu buat sumber air tu, contoh stesen A, stesen B, stesen C. Lepas tu masa dia berapa, masa yang diperlukan untuk kan warna metena biru tu. Lepas tu kena kira pencemaran air dia. Pencemaran, kan dia minta tahap pencemaran air kan. So kena bagilah time dekat prosedur tu, kena bagi cara nak kira
tahap pencemaran air dikira dengan formula, lepas tu bagi formula dia 1 per masa tu. So dalam persembahan data tu ada sampel air dia apa, lepas tu masa dia berapa, lepas tu tahap pencemaran air dia. Dapat ke? Tapi tak payah isi dalam dia. Dapat? Tak? Tak payah isi, biar kosong lah. Isi dia punya tajuk je. Tapi yang sampel air tu kena isi lah. Yang ada isi. Sebab kita rancang je, kita tak buat lagi macam tu lah. Oh, Okay. Faham ke? Ada soalan? Dah habis dah. nanti Menterina biru tu meluntur jadi warna apa? Tidak berwarna. Tak ada warna. Kita jadi jadi tak ada warna kan cikgu kan? Ya, daripada warna metalina biru meluntur menjadi tidak berwarna. Jadi dia colourless lah. Jernih. Kalau cepat tu maknanya banyak ni lah. Banyak Tercemar. mikroorganism. Ya, sebab metalina biru fungsinya adalah untuk mewarnakan oksigen. Kalau dah tak ada oksigen jadi maksudnya apa kat situ? Tak ada warna biru. Tak ada warna lah. Tak ada warna. Jadi apa maksudnya terhadap air tersebut? Air dia memang tercemar lah. Ya, bijak. Okey, siapa lagi? Sufi, siapa yang tiada ni? Dah tak ada. Sufi kan nama saya ke? Sufi, siapa lagi yang tak ada? Siapa yang tak ada hari ni? Farhana dengan Fakriah. Dua orang Kalau dua orang Farhana Fakriah. Farhana dengan Fakriah. Okey, sains siapa? Zuhaira. Zuhaira seorang. Sekejap. Zul mana Zul? Tadi ada. Sekarang tak ada. Dia pergi makan jap. Oh, Zul pun dah tak ada dah. Okey, tak apa. So, That's all. that's all for today. Kalau saya tambah kerja lagi boleh? Ya, tak boleh. Banyak kerja ke? Banyak. Macam tak banyak je. Okey, nanti untuk kelas yang ikut jadual tu saya akan bagi kerja. Kemudian nanti hari Jumaat kita buat exam sekali lagi, kertas 1. Okey, kemudian hari Ahad macam ni present untuk 3 orang yang saya cakap tu. Okey, saja. Terima kasih kerana menghadirkan diri. Terima kasih Cikgu Hasparul. Terima kasih.